sentiasa memberi kita rahmat, keberkatan, keampunan, syafaat dunia akhirat insya-Allah. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu rabbuna ala nuril alamin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril alamin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu rabb على نور العالمين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sama-sama kita sentiasa mengucapkan kalimah puja dan puji syukur kita yang hanya milik Allah Subhanahu wa taala di atas segala pemberian dan kurniaan nikmat rahmat Allah yang sangat banyak dalam kehidupan kita. Lebih lagi dengan nikmat iman dan Islam, nikmat hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjamin kita dan mendapat kebahagiaan, kesejahteraan, kejayaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah kekalkan kita dengan istiqamah, sentiasa cinta pada ilmu dan amalan hingga akhir hayat kita insya-Allah. Allahumma amin. Tuan-tuan puan sidang jamaah, hadirin hadirat, para tetamu Allah, tamu-tamu syurga bahagia dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah kita sambung perbincangan kita pada malam ini dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Imam Abu Laits As-Samarqandi rahimahullah. Kita masih lagi membincangkan mengenai bab
siksa kubur dan kedahsyatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Abu Laits As-Samarqandi rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa bina wa bihi fid dharaini amin. Daripada Abu Hazim, daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bagaimanakah engkau, hai Umar, jika didatangi oleh kedua malaikat yang akan mengujimu dalam kubur, iaitu Munkar dan Nakir, yang mana hitam keduanya kebiru-biruan, taring keduanya mengguris bumi, sedang rambut keduanya sampai ke tanah, dan suara keduanya bagaikan petir yang dahsyat, dan matanya bagaikan kilat yang menyambar. Tanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, apakah ketika itu saya cukup sedar sebagaimana keadaanku sekarang ini? Jawab Nabi SAW, ya. Berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, jika sedemikian, maka saya akan selesaikan keduanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jawab Nabi SAW, sesungguhnya Umar seorang yang mendapat taufik. Ini ada satu riwayat daripada anak Sayyidina Umar sendiri menceritakan satu hari Nabi SAW tanya Sayyidina Umar, wahai Umar, bila kau mati dalam kubur ni akan mai dua malaikat. Malaikat ni rupa dia dahsyat. Itu digambarkan itu, rupa malaikat ni menggerunkan. Mata dia saja macam kilat menyambar, suara dia macam petir, macam guruh yang kuat. Itu gambaran. Nabi tanya, macam mana wahai Umar, kamu nak hadapi malaikat tu? Saya tanya, ya Rasulullah, masa dalam kubur esok ni, kita mati duduk dalam kubur, masa hadapi malaikat tu, saya sedar tak macam lah ni, macam lah hidup ni, sedar macam ni? Nabi kata, bahkan, mana kamu dalam keadaan sedar? Macam kamu hidup ni lah, kamu hadapi malaikat tu. Sayyidina Umar kata apa? Kalau macam tu ya Rasulullah, insya-Allah saya akan selesaikan kedua-duanya dengan izin Allah SWT. Makna apa? Saya akan, insya-Allah saya akan mampu menghadapi keduanya. Itu maksud Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, insya-Allah saya akan mampu menghadapi keduanya. Pasal apa tuan-tuan? Kerana Sayyidina Umar ni iman dia kuat. Jadi bila berhadapan dengan malaikat Munkar Nakir ni, kekuatan yang ada pada kita masa tu kekuatan iman. Maknanya dengan persiapan iman dan amal, Sayyidina Umar kata, insya-Allah aku dapat selesaikan kedua-duanya. Mana aku akan dapat hadapi dengan izin Allah. Rasulullah kata apa? Kalau macam tu, Umar ni dia seorang yang mendapat taufik Allah Subhanahu wa taala. Makna apa? Dorongan Allah kepada Sayyidina Umar dalam hidayah, dapat petunjuk dan dapat kekuatan dorongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebahagian kata Sayyidina Umar ni bukan dekat orang takut kat dia. Bukan dekat orang. Kita manusia ni zaman tu gerun kat Sayyidina Umar. Iblis setan pun tuan takut Sayyidina Umar ni. Ada kata Sayyidina Umar ni kalau lorong yang dia lalu, setan tak lalu dah. Tuan-tuan terbakar. Tu kuatan iman taqwa dia. Bahkan
Dalam riwayat disebut ni, Sayyidina Umar kata, hatta malaikat mukan nakir pun tuan-tuan tak mampu nak hadapi Sayyidina Umar. Nah. Pasal apa? Terkenallah Sayyidina Umar tu dengan seorang yang tegas, Al-Faruq, yang dapat membezakan bainal haqq wal batil, di antara kebenaran dan kebatilan, dan seorang yang sangat kuat imannya dan amalnya. Ya. Kalau kita tuan-tuan, mungkin di dunia ni kita boleh sembang kemas. Oh, muka nakir ke? Ni apa? Dia pun makhluk Allah. Sembang kemas. Jumpa esok tuan-tuan, tahu macam mana kita nak hadapi. Nak jawab. Tengok malaikat tu kita dah gerun dah. Kata Imam Abu Laits As-Samarqandi rahimahullah, saya telah diberitahu oleh Abul Qasim bin Abdul Rahman bin Muhammad Asy-Syabazi dengan sanadnya daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mayyitin yamutu illa wa lahu khuwarun yasma'uhu kullu dabbatin 'indahu illa insan falau sami'ahu la sa'iqa." Hadis ni panjang tuan-tuan, saya baca terjemahan dia. Maksud hadis ini, tiada seorang pun yang mati melainkan ia mendengar apa yang didengar oleh semua binatang kecuali manusia. Dengar apa? Dengar dia punya keluhan, ataupun kita kata bunyi mengeluh, mati itu. Semua makhluk-makhluk dengar melainkan manusia. Andai kata manusia mendengar, pasti dia akan jatuh pingsan. Kalau manusia dengar apa yang raungkan oleh ahli kubur, manusia tak boleh hidup, tuan-tuan. Duk dengar menjerit, mengeram menjerit. Oh, tak boleh hidup. Boleh pingsan. Dahsyatnya. Dan bila dihantar ke kubur, maka jika ia seorang yang saleh, iaitu seorang yang baik, maka dia berkata, segerakanlah aku. Andaikan kamu mengetahui apa yang di depanku daripada kebaikan, nescaya kamu akan menyegerakan aku. Ini orang soleh, orang yang beriman, yang beramal soleh. Bila mati tuan-tuan, dia kata apa? Cepat-cepatlah sikit. Segerakanlah aku. Cepat-cepat, dia kata. Pasal apa? Kalau kamu tahu apa yang ada di hadapanku, makna apa yang aku dapat daripada janji-janji Allah tentang kebaikan, nescaya kamu akan segera uruskan jenazah aku ni, makna kamu akan segera hantar aku ke kubur. Kamu akan segera simpan aku, tanam aku dalam kubur. Orang soleh yang tuan-tuan, dia sonok. Dia mati, dia suruh cepat. Cepat urus jenazah dia. Sebab itu kita sunat, tuan-tuan, segera. Jenazah ni segera kalau boleh urus. Kewajipan ke atas orang yang hidup, fardu kifayah. Wajib itu makna wajib kifai, makna kifayah. Sebagian orang kena buat. Apa dia? Bila seorang tu mati, tuan-tuan meninggal dunia, kita wajib mandikan dia, kafankan dia, dan kita sembahyang dan kebumikan. 4 perkara tu wajib. Wajib tu fardu kifayah. Lepas tu kita setiap qaryah, setiap masjid tu tuan-tuan ada orang bahagian tu.
bahagian mandi mayat, kan? Bahagian orang yang kafan, kadang-kadang mandi mayat tu sekali lah, kafan. Bahagian orang yang gali kubur, tuan-tuan puan, tu pun fardu tu. Tapi kita bayar upah lah kat dia, pasal titik peluh dia, kerja buat dia. Lah ni tak tahulah, satu lubang gali berapa dulu. Dulu ni dalam 80 dululah. Lepas tu dia naik kat, kau duduk naik luar 400 lah, kau kubur. Jadi untuk bersekalian itu kewajipan kita, fardu kifayah. Dan ada orang yang sembahyang, solatkan jenazah, kemudian kebumikan. Setengah tempat tuan-puan sampai ada package, ada syarikat buat package. Pasal tak ada orang nak urus. Sampai setengah tempat tu tak ada orang nak urus. Betul perkara ni tuan-puan kita kena belajar. Masjid-masjid elok buat kursus jenazah. Tak ramai pun tak apa, ramai beberapa orang yang berminat. Dia sebab pengurusan jenazah ni tuan-puan bukan semua orang. Bukan semua orang mampu. Saya semalam di masjid Tamawira, saya baca JK lah minta baca bab pengurusan jenazah teori. Baca apa dah kata ustaz, peringat-peringat kan, mungkinnya kita buka-buka tahu benda fardu kifayah kan. Baca. Tapi kan nak habis, dia ada beberapa siri lah, beberapa kuliah boleh habis bab tu. Cerita mula daripada nazak, orang nak mati apa kita nak buat, sunnah ni macam mana nak hadapi orang yang sedang nazak nak meninggal dunia. Tu ada. Kemudian kita mati, macam mana nak buat orang meninggal dunia tu, kita nak buat apa, mula-mula tengok. Tu semua diceritakan dari segi teori lah, supaya kita dapat uruskan dengan baik. Kewajipan ni fardu kifayah. Dalam bab mandi, dalam bab mandi ni tu bukan semua orang boleh tuan. Sebab tu kadang-kadang yang jadi lambat tu kes nak cari orang mandi apa semua. Kadang-kadang beberapa orang jenazah meninggal pun nak kena urus beberapa orang. Kalau tak ada kumpulan orang yang boleh mandikan jenazah ni tuan-puan, jadi lorak lah, jadi masalah pengurusan tu. Itu kena belajar. Paling tak ada pun dia tahu asas apa yang patut dia buat kepada jenazah ni. Nak mandi macam mana? Yang paling asas. Yang paling baiknya ahli keluarga lah, anak cucu. Tapi dia kata tak erti macam mana, tentu kena panggil orang juga yang bidang tu, kita tolong. Anak cucu ni tolong, jurui apa semua kan, afdal. Jadi tuan-tuan, orang mandi mayat ni adalah orang yang Allah pilih. Pilih pasal apa? Pertama, Tuhan beri kekuatan kepada dia, kekuatan fizikal, mental, rohani, semua kena ada. Kalau siapa tak biasa tuan-tuan mandi mayat, balik malam tak boleh tidur, apa tahu kan? Orang tak biasa pasal dia mungkin tak ada kekuatan. Dia tu lemah. Duduk bayang tu, pejam mata nampak mayat, kacau. Bukan semua orang. Jadi kan siapa yang boleh mandi mayat tu kira hebat lah, Allah pilih. Nak hadapi pula mati tu macam-macam punya mati ya tuan. Macam-macam kan kerja jenis mati ni. Kena sakit lama ke apa semua macam-macam lah, mayat uzuk lah apa semua, Allahu Akbar. Dengan bau dia, dengan nak hadapi tu. Itu kita dengan orang mandi mayat ni tuan-tuan kena cermat sikit, buat baik dengan dia.
Kalau berbaik dengan dia, esok kita mati tuan-tuan, dia mandi mayat kita, esok dia Allah, dia jaga elok lah, dia basuh cermat elok. Tapi kalau siapa pergi cari pasal dengan orang ni mayat, pasang siap. Mati esok tuan-tuan. Tiba lebih kurang kita, siapa nak kata apa? Geram kan, macam saya geram kan. Hidup lu hamba, tanah kat aku hujat sahang. Hang mati dulu, aku mati dulu, hang nasib baik. Kalau hang mati dulu, hang pasang, tunggu. Dia gonyoh, dia tonyoh tu tuan-tuan. Kira-kira dia geram kan. Dosa-dosa ya, tapi aku geram. Jadi nak cerita hak mandi mayat tu tentu orang Allah pilih. Orang yang mana. Dan dia takkan cerita. Kadang-kadang dia cerita untuk pengajaran. Tapi tak habaq sama dia. Dia kata saya pengalaman mandi jenazah sekarang-sekarang ni, Allah Tuhan nak tunjuk. Tu dia cerita pengalaman supaya mungkin orang lain insaf. Tapi dia takkan buka aib sipulan-sipulan ni. Jadi segera orang baik, orang soleh, dia suruh segera. Cepat sikit dia kata, aku ni tak sabar dah. Nak pi noh, apa yang Tuhan nak kebaikan pada aku dalam kubur tu, tak sabar dah. Kita tak dengar lah. Roh dia bercakap, tuan-tuan. Dia suruh segera. Cepat sikit. Jangan duk tangguh. Dan kita solat pun tuan, solat sembahyang jenazah. Lepas sembahyang tu bagi salam, doa pendek ya. Kerana doa pun doa ringkas. Ada beberapa doa yang disebut dalam ada apa nama ni kitab-kitab. Jangan duk qulhu sampai 30 kali tu. Kan? Mayat duduk depan tu, depa punya qul huwallah untuk sampai berapa puluh kali lepas semua tu. Dia tak sunat masa tu. Segerakan. Kalau nak baca juga, biar orang usung mayat tu pergi. Bagi salam apa semua, kita baca doa sikit. Nak baca qul huwallah kan, nak apa, tahlil ke apa, hambat. Tapi mayat tu kena pergi dah. Usung pergi kubur. Selesaikan. Lepas tu saya nak buat talqin kan, nak tahlil, nak baca banyak apa ni kot lah. Baik. Itu kalau orang soleh, orang yang baik. Dan bila mana ia merupakan orang yang tidak baik, orang jahat lah, ahli maksiat, orang derhaka pada Allah, maka dia berkata, jangan disegerakan, andaikan kamu mengetahui apa yang ada di hadapanku daripada bahaya, nescaya kamu tidak akan tergesa-gesa. Orang hak jahat ni pula, dia minta, dia kata jangan kalut sangat, hampa janganlah kalang kabut sangat. Kalau hampa tahu apa yang aku nak hadapi daripada apa nama bahaya, makna seksa yang dahsyat yang Tuhan janji itu dalam kubur, hampa tahu aku akan hadapi apa, tentu hampa takkan tergesa-gesa. Mayat tu kata, roh dia lah bercakap. Jadi hampa janganlah segerakan. Apa lambat-lambat sikit tak apa. Pasal dia nampak dah, dia duk rasa dah apa yang akan dia hadapi. Kemudian jika ia telah ditanam dalam kubur, didatangi oleh dua malaikat yang hitam kebiru-biruan, datang dari arah kepalanya. Bila cerita orang yang mati ni dimasukkan dalam liang kubur tuan-tuan, malaikat ni mai pada arah kepala dia, maka ditolak oleh sembahyangnya. Sembahyang dia sekat. Sembahyang yang kita buat ni, amalan sembahyang kita ni sekat. Dia kata apa? Kamu tidak boleh datang dari arahku, sebab ada kalanya ia semalam tidak tidur kerana takut dari saat seperti ini. Bayang tahan jangan main ikut ni. Pasal dia ni kadang-kadang malam-malam dia bermunajat kepada Allah. Dia ingat hari kematian dia. Dia ingat hari dalam kubur dia macam mana keadaan nanti. Dia takut kepada Allah.
lalu mereka datang dari bawah kakinya, maka ditolak atau disekat oleh kebaktiannya pada orang tuanya. Bila mai pada kaki ni, hak kita duk taat kat mak ayah kita dulu ni, dia sekat. Jangan datang dari arahku, kerana ia biasa berjalan tegak kerana takut dari saat seperti ini. Dia tahan. Pasal dia sentiasa dulu ni berdiri, qiyam dia, sembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu datang daripada kanannya, maka ditolak oleh sedekahnya. Dia main belah kanan pula. Sedekah dia tahan. Sedekah dia tahan. Kamu tidak datang dari arahku, kerana dia biasa sedekah kerana takut dari saat yang seperti ini. Masa tu sedekah berkata, hang jangan mai kat belah ni. Pasal apa? Pasal dulu tangan dia rajin bersedekah kerana dia ingat keadaan yang akan dihadapi pada hari ini. Sebab tu tuan-tuan, orang mati ni bila menyesal dia mati, apa dia minta kepada Allah? Pertama, dia minta Allah tangguhkan kematian dia. Dan dia minta nak balik ke dunia. Qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalaulah boleh tangguhkan aku seketika dengan tempoh yang dekat. Maknanya kalau boleh itu jangan mati lagi. Bagi sat tempoh. Bagi tempoh sat kat aku. Pasal apa? Fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Maka aku akan bersedekah dan aku akan jadi di kalangan orang-orang yang soleh, orang baik-baik. Masa tu dia menyesal, tuan. Dia minta kalau boleh Allah tangguhkan dia. Pasal apa? Dia nak sedekah. Betapa besarnya sedekah ni. Orang mati, kalau dia dapat balik ke dunia, tuan-tuan, dia nak buat apa? Yang pertama, dia nak sedekah. Betul, orang yang ahli sedekah ni beruntung dia dalam kubur lagi esok. Sedekah tu bela dia. Ni maksud yang tahan ni pada syafaat. Ada orang, tuan-tuan, dia ada rezeki Allah bagi kat dia, dia pantang tengok tabung, dia akan bubuh sedekah duit. Ada orang tak boleh tengok tabung, dia trauma. Main tabung dia buat lena tu, dia buat lena, dia ubat kalut lah apa semua kan. Tu ada juga perangai lagu tu. Dia ubat tak nampak lah. Kan? Ada orang nak ada peluang orang minta sedekah. Contoh orang nak buat sekolah ke, nak buat masjid ke. Betul lah, contoh betul, bukan skamer. Hak skamer apa ada juga, tuan. Ambil kesempatan. Hak ni tak. Dia nak minta. Kita tengok betul lah cara apa semua ni, kita bagi. Atau kita tahu tempat tu memang nak buat masjid, nak buat apa, tempat mengaji ke apa kan. Tuan-tuan, kita sedekah. Hak tu esok dia bela kita. Syafaat. Harta kita yang sebenar, tuan-tuan, yang kita sedekah. Yang kita tinggal, hak tu bukan harta kita lah. Hak tu dah dia harta pesaka, peraik. Esok dia peraik lebih. Hak yang sebenar kita buat masa hidup ni. Hak tu harta kita. Besar tak besar lah. Minta nak balik ke dunia. Macam itulah orang yang dah mati ni. Qala rabbi raji'un. Mereka berkata, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku balik. Surah Sajadah kan kita duk baca selalu, saya duk sebut kadang saya duk sebut sebagai ingatan pada kita. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Allah, masa tu barulah tuan-tuan kita nak menyesal.
Allah kata, dan kalau kamu melihat orang-orang yang mujrim, ahli maksiat, ahli dosa yang dulu di dunia ni tak mau buat ibadat langsung, tak mau. Hala kejahat, maksiat aja, derhaka pada Allah. Masa tu nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, mereka menundukkan pandangan mereka, takut dan gerun gementar depan Tuhan mereka. Dia berkata apa? Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami tengok dah. Wa sami'na, kami dengar dah. Farji'na na'mal salihah, ya Allah, kembalikanlah kami balik ke dunia, kami nak buat amal soleh. Allah. Orang mati satu detik tentang kehidupan bagi dia sangat berharga. Satu saat ke detik ni yang dia, kalau dia boleh hidup balik, dia akan gadaikan segala apa yang dapat dari dunia ni. Inna muqinun, kami dah yakin ya Allah, kami dah yakin ya Allah. Yakin nak buat apa dah? Masa tu tuan-tuan yakin nak buat apa? Allah jawab mentah ayat lain. Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Kalau kami kembalikan balik mereka ke dunia, baik. Kalau layan buat ni, hidup balik mereka ke dunia. Allah kata apa? Walau ruddu, kalau dikembalikan balik mereka, la'adu, mereka akan kembali balik dengan perangai lama mereka. Apa yang Tuhan tegah larang mereka akan buat balik macam mana dulu. Kali percaya. Dia nak sedang lama mana? Tuan. Allah jawab dah. Jadi Allah tak bagi peluang lah. Inilah peluang untuk kita, tuan-tuan. Hidup dan kita mati, tak patah balik mai di dunia ni. Ada tuan-tuan jumpa orang mati balik mai duk mengaji balik dalam masjid ni? Ada? Awak ramai ingat mai tengok, loh, pok ni bukan mati dah ke itu. Setahun lepas pasal pok ni mati dah. Mai balik tuan-tuan. Tak ada. Kalau mai berselera dengan kita, dengan ustaz pun boleh lari, tuan-tuan. Pok ni mai siapa? Siapa pun tak mai dah. Dia pergi tak akan kembali, tuan-tuan. Melainkan orang yang beringat bersedia saja di dunia ni. Baik. Kemudian dia datang daripada kirinya pula, ditolak oleh puasanya. Puasa dia pula jadi, orang kata kita dah macam peguam bela lah. Ni macam peguam bela. Jangan datang dari arahku kerana dia biasa lapar dan haus, kerana takut daripada saat seperti ini. Tak boleh. Jangan mai. Apa jangan mai belah-belah ni? Belah kiri. Dulu dia ni orang yang berpuasa, yang sanggup tahan lapar dan dahaga letih. Kerana apa? Kerana dia ingat saat-saat detik yang akan dihadapi pada hari ini. Hari lang kubur ni. Lalu dia dibangunkan, baikkan dibangunkan dari tidur. Kemudian dia dibangkitkan. Macam orang bangkit daripada tidur. Lalu ditanya, bagaimana pendapatmu tentang orang yang bawa ajaran kepadamu itu? Dia tanya soalan. Macam mana pandangan kamu, apa pendapat kamu mengenai orang yang bawa ajaran agama kepadamu? Maka ia menjawab, siapakah itu? Dia tanya, siapa? Siapa dia yang bawa ajaran agama itu kepada kamu? Maka mayat itu menjawab, baginda adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayat tu jawab, yang buat ajaran agama pada kami, yang ajak kami dengan agama ni, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab, saya bersaksi bahawa ia adalah utusan Allah. Dia kata Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah, utusan Allah. Lalu berkata kedua malaikat itu, engkau hidup sebagai orang mukmin dan engkau mati juga sebagai orang mukmin. Malaikat iktiraf. Malaikat kata, kamu masa hidup dulu betul kamu beriman. Kamu ikut pegang dengan ajaran Nabi kamu, dan mati kamu juga kamu beriman.
Malaikat kata. Lalu diluaskan kuburnya. Bila anak dah lulus, kita kata lulus lah. Dia tanya pasal Nabi, tuan-tuan. Hari riwayat lain tu cerita man rabbuka, siapa Tuhanmu, apa semua. Tak, ni cerita tanya pasal Nabi. Maka diluaskan kuburnya dan dibukakan bagian segala kehormatan, kemuliaan yang dikurniakan Allah kepadanya. Jadi Allah SWT bagi kat dia apa sepatut dia dapat. Dijanjikan. Ada sebagai riwayat kata kuburnya diluaskan 70 hasta. Tuan-tuan, dulu kita baca dah hadis-hadis tu, riwayat tu. Kalau 70 hasta, tuan-tuan, contohlah kita kata luas kubur kita, luas masjid ni pun agak-agak puas hati tak? Tak puas hati. Ni kubur kita diluaskan, tuan-tuan, 70 hasta. Allah bagi nampak berbagai-bagai nikmat. Duk tayang dah hak syurga sana tu. Dalam tu pula dibagi kepada kita dengan nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada ahli kubur yang beriman, yang beramal soleh. Apa kita nak, tuan? Allah bagi kita rehat masa tu. Tapi luas kubur tu, kalau tuan-tuan korek kubur tak nampak lah. Tak nampak. Pasal yang korek kubur, yang kubur masih tanah tu, itu alam dunia. Yang dia cerita luas ni ialah alam barzakh. Yang dia rasa lapang, luas. Tapi kalau kita korek tengok tak nampak lah. Kan? Tok guru besar ke, tok alim apa semua kan. Kita try korek kubur ni, dapat 70 hasta tak. Ada buat ajar bodoh, tuan. No? Tak nampak lah. Baru ni saya tengok dalam YouTube kat satu puak apa kaum apa tu. Dia buat kubur, tuan-tuan. Oh, special kubur tu. Pasal apa? Dia korek kubur. Lepas tu dia tak kambing dengan tanah. Dia bubuh cermin. Bubuh cermin. Nah. Jadi kubur tu dia tak tutup dengan tanah. Maksudnya dia korek, kemudian lapang buah mayat, atas tu buah cermin. Tiap-tiap hari dia perjenguk tu. Ada, tuan. Tiap-tiap hari dia perjenguk tu, tengok apa jadi dah. Apa jadi apa. Lain kali tinggal engkau. Dalam tu tinggal engkau, tak ada apa. Bukan nak nampak, tuan-tuan. Terbakar ke, kena balu dengan malaikat ke, tak nampak. Sebab itu alam, satu alam lain, alam barzakh. Kan saya cerita dah dulu beza alam barzakh. Macam tuan-tuan tengok orang yang mimpi. Kita masuk dalam alam mimpi dia tu, kita tak masuk. Alam mimpi. Kita tengok dia tidur. Dia mungkin masa tidur tu dia sonok, dia mimpi dia makan. Dia makan sedap lah tengok. Kita tengok dia tidur. Duk keras tu tidur kan. Rupanya dia duk sonok dalam alam dia, alam mimpi. Itu alam barzakh. Kita tak mayat, kita tengok adalah mayat, kain putih apa semua tu, tanah. Tapi yang dia hadapi tu kita tak nampak. Itu alam barzakh. Kawan tidur mimpi kena ligang harimau, sampai pecah peluh. Kita duk nampak tak biasa dia tidur. Rupanya kawan penat lari di alam dia, alam mimpi-mimpi tu. Sampai pecah peluh. Kan? Sedap nak terkejut, bangkit. Duk pegang dada. Awak hang saya apa? Oh, dia kata harimau, dia kata besar sungguh, dia kata harimau. Ada kita nampak. Dia nampak lah. Itu kata alam mimpi. Dulu ada di satu masjid. Di belah Pulau Pinang ada, saya pergi bagi kursus kat TUDM. Depan ni
orang naik pangkat ni, Captain Major apa kan. Mereka pergi duduk situ lah, mereka cerita. Mereka tahu ustaz kami atau pimpinan Jumaat. Tapi tak tahu cerita dalam masjid mana. Tanjung. Lepas tu, tengah khatib baca khutbah ni. Tiba-tiba dengar tengah-tengah masjid. Oi, rimau, rimau, rimau. La ilaha illallah, rimau mana pula dah. Terkejut habis dengan khatib pun sengak. Rimau ni tuan-tuan. Rupanya kawan tu tidur masa khutbah. Dia boleh lena tuan-tuan masa khutbah sampai mimpi rimau. Dia mimpi rimau, dia tak rimau. Khatib pun sengak. Kan? Deras dah dengar tengah masjid tu. Lepas tu orang kata, "Hei, rimau apa ni? Khutbah lah." Dia boleh habaq pula. Besar sungguh dia kata, "Hang tahu, aku mimpi besar sungguh dia ligan aku." Patutlah. Hang lena nak khutbah kan. Tuan nak bak tahu, dia nampak orang ni tak nampak lah rimau tu, dia lah nampak. Pasal dia mimpi. Dia mengigau. Boleh jadi you. Yang mereka. Sebab tu khatib tu tak locok dengan kayu cokma tu kan. Pasal rimau ni. Locok begini. Jadi tuan-tuan nak cerita kata, alam yang dia alami itu kita tak nampak, dia nampak. Macam tu barzah. Mimpi, alam mimpi kita tu adalah seolah kita kata imbasan daripada barzah. Nah. Dia nak kata apa, macam kiasan, nah, daripada alam barzah. Dia hadapi, dia tahu, kita tak tahu. Dia yang rasa, kita tak rasa. No? Itu cerita mimpi. Siapa boleh masuk dalam mimpi orang tu kan? Kita tak tahu. Macam tu dia alam barzah. Kita boleh masuk ke alam barzah pergi jumpa dengan dia. Kita tak tahu. Mereka kita mati sendiri. Kita mati sendiri baru kita jumpa barzah. Nah? Kecuali kalau orang yang ada karamah. Itu ada satu kisah saya sebut cerita mimpi ni. Kita cerita. Ada satu riwayat. Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Umar. Jadi satu hari Sayyidina Umar dia lepas sembahyang subuh, dia letak satu raga buah kurma, raga, raga tu dah buah tamar lah, letak depan apa nama ni, pintu masjid. Tu sahabat-sahabat keluar, dia bagi seorang sebiji, seorang sebiji. Jadi dia pakai kurma apa besar tuan, tapi tengok kurma betul-betul kan, tu buah besar tu sebiji pun pada sahabat bagi kan. Hambai kita tu kecut lebih lah. Ni kurma fresh tu. Sebiji. Kau ni sahabat ambil. Sampai gelak Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni kan member lah, member rapat Sayyidina Umar, Sayyidina Ali ni. Sampai ada gelar harga tu banyak lagi. Saya nak tanya Ali. Nah, hantar sebiji. Sayyidina Ali kata, Umar, wahai Umar. Ni ada lagi ni 2-3 biji apa nama harga ni. Takkan sebiji memang baik bagilah 2-3 biji memang baik ni. Sayyidina Ali kata apa? Sayyidina Umar kata, wahai Ali. Kalau semalam Nabi bagi kat hang kurma 2 biji, dia kata aku bagi 2 biji kat hang. Sayyidina Ali pun terkejut. Hai Umar, bila masa masuk dalam mimpi aku? Sayyidina kebetulan malam tu Sayyidina Ali dia mimpi. Bila mimpi, Nabi duduk depan pintu masjid. Nabi bagi buah kurma kat sahabat seorang sebiji. Dia makit begitu, mai sembahyang. Dia pun terkejut tengok Sayyidina Umar buat perbuatan macam Nabi buat dalam mimpi dah. Sayyidina Umar bagi buah kurma kat orang sebiji. Tak apa lah. Bila mai gelak dia, Sayyidina Umar bagi sebiji, dia kata orang Umar bagilah 2-3 biji lebih banyak kan ni, memang baik Dia kata wahai Ali, kalau semalam dia kata Nabi bagi kat hang kurma 2 biji, dia kata aku bagi hang 2 biji. Sayyidina Ali terkejut tuan-tuan. Dia kata wahai Ali, wahai Umar, kau masuk dalam mimpi aku. Sayyidina Ali mimpi dapat sebiji buah kurma. Dia kata kalau Nabi bagi hang malam 2 biji dalam mimpi tu, aku bagi 2 biji kat hang. Allahu Akbar. Tu Sayyidina Umar tajam tuan-tuan firasat. Masya Allah. Baik. Kemudian cerita dia tuan-tuan,
Orang beriman ni diluaskanlah kuburnya dan dibukakanlah baginya segala pintu kehormatan, kemuliaan yang Allah Ta'ala janjikan baginya. Wa yunsyaru lahu min kulli karamatin Masya Allah. Nah, Allah Ta'ala kendaki. Semoga Allah, ini doa. Nah, doa pada pengarang. Semoga Allah memberi kita taufik dan dipelihara serta dihindarkan daripada hawa nafsu yang menyesatkan dan menyelamatkan kami dari siksa kubur. Kerana Nabi SAW juga berlindung kepada Allah daripada siksa kubur. Allah. Wa na'udzu min azabil qabr. Wa na'udzu bika, kita minta min azabil qabr. Kita doa kat mayat pun kita minta tuan-tuan, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wasi' madahum. Dan kita minta wa adkhilhumul jannah, minta masuk syurga. Tu kita minta semua. Ya, minta jauh min azabil qabr wa fitnatihi wa min azabin nar. Minta jauh daripada azab kubur, fitnah kubur dan azab api neraka. Tu Nabi SAW ajak kita doa tuan-puan, selamat dalam kubur. Nah, hari itu kita baca dah ada beberapa perkara yang boleh menyelamatkan kita dalam kubur. Daripada azab kubur, kita baca dah hari itu. Amalkanlah tuan-puan. Nah, lazimkan kita dengan sembahyang, semayang betul-betul, rajin baca Quran, tu sedekah, tu amalan-amalan yang selamat kita dalam kubur. Rajin puasa-puasa sunat tuan-puan, semayang-semayang sunat. Allahu Akbar. InsyaAllah dengan amalan-amalan yang kita buat tuan-puan, datang rahmat Allah kepada kita. Bila datang rahmat Allah kepada kita, di dunia kita selamat, dalam kubur selamat, di akhirat esok selamat, insya-Allah. Jadi kita sambung lagi di izin Allah SWT, masih lagi dalam bab apa nama ni, siksa kubur. Ada satu sikit riwayat lagi. Kemudian kita akan masuk selepas itu bab yang keempat, kedahsyatan dan kengerian hari kiamat. Itu cerita kiamat pula. Haklah ni kita akan baca nanti insya-Allah. Mengenai kubur ada sikit lagi. Wallahu a'lam bissawab. Moga-moga tuan-tuan yang kita dengar sebanyak pada malam ini memberi suluhan kepada kita, tunjuk Allah dan taufik sehingga akhir hayat kita insya-Allah. Sebiasa kita sudahi pengajian kita dengan istighfar dan taubat munajat. Kita mohon ampun kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah sentiasa mengampunkan dosa, kesalahan, kesilapan kita. Allah ampun dosa ibu bapa kita, ahli keluarga kita. Allah selamat kita semua daripada azab, siksaan dan bakaran api neraka yang dahsyat, yang tidak mampu dan tidak sanggup kita menghadapi menanggungnya. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula wa wahab li rizqan wasi'a وتوب علي توبة نصوحا وتوب علي توبة نصوحا أستغفر الله رب
أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتوب علي توبة نصوحا وتوب علي توبة نصوحا أستغفر الله رب أستغفر الله من الخطايا إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة الله ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم وهيتها كنت لا syurgamu namun tak pula aku sanggup ke nerakamu Allah ampunkan dosaku terimalah taubatku sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa dosa-dosaku bagaikan pepasir di pantai dengan rahmat-Mu ampunkan daku oh Tuhanku umurku berkurang setiap hari dan waktu dosaku bertambah setiap waktu apalah dayaku wahai Tuhan hamba yang berdosa datang padamu mengakui dosa-dosa yang telah berlalu jika Engkau mengampunkan daku oh Tuhanku Engkaulah yang layak mengampunkan dosa hamba-Mu. Jika Engkau tidak menerima taubatku, pada siapa lagi tempatku mengadu dan merayu? Tiada siapa lagi
tempatku mengadu ya Allah dan merayu ilahi lastu lil fi si ahla wala aqwa ala naril jahimi Allah fahabali taubatan waghfir dhunub فإنك غافر عظيم آمين 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 يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا وأستغفر الله العظيم لي